إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil Ustaz Malik selaku pengurus Pusat Dakwah. Fadil sahabat saya Ustaz Asri, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada tengah hari ini bila sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk berada pada saat ini dalam bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkatan. Maka pada ketika ini bersama-sama kita merenungi dan muhasabah ke dalam diri kita. Adakah Ramadan yang telah pun sama-sama kita lalui ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah membuahkan seperti mana yang sepatutnya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, difardukan puasa kepada kamu seperti mana difardukan puasa pada umat yang sebelum kamu, pasti kamu akan mendapat ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara yang ia wajibkan mengandung manfaat yang sangat besar. Begitulah setiap yang ia haramkan pun maknanya mengandung mudarat yang sangat besar. Maka tidak ada sesuatu yang paling besar
di dalam berkelana di dunia ini, melainkan membekalkan diri dengan takwa. Dalam perjalanan kita ke alam yang kekal, iaitu alam akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan bahawa dunia ialah tempat persinggahan. Persinggahan di dunia ialah untuk mengambil bekal untuk perjalanan yang masih panjang. Maka dunia yang jadi tempat mengambil bekal ini, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan pelbagai kefarduan dan mengharamkan pelbagai perkara yang diharamkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pensyariatan perkara yang diwajibkan dan juga perkara yang dilarang, itulah yang terkandung di dalam makna takwa. Di dunia ni tak boleh hidup pandai-pandai. Dia kena ikut peraturan dan undang-undang hidup di atas muka dunia. Maka setiap orang yang macam kita dipanggil mukallaf, orang yang diberatkan dengan hukum-hukum syarak. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah beratkan kita dengan hukum-hukum syarak itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tujuannya ialah untuk kita mendapat bekalan daripada menjalani perkara yang Tuhan suruh dan meninggalkan yang Tuhan larang. Itulah maknanya takwa. Sesungguhnya kita ada satu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Akhirat yang namakan Darul Qarar. Sementara tempat yang kita sedang duduk hari ini, iaitu dunia ni, disebut dengan Darul Mamar. Darul Mamar ialah negeri tempat kita nak lalu, ataupun negeri yang bakal hilang selepas ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menuju ke negeri yang kekal. Kekalnya akhirat disebut dengan Darul Qarar. Darul Qarar maknanya negeri yang kekal, yang tidak ada akhir di sana. Negeri akhirat itu bukan kita nak pergi baru dia ada. Allah dah ada. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta dua kehidupan di alam akhirat, iaitu alam syurga dan juga alam neraka. Cuma duk tunggu ya, bila ketentuan Allah, semua kita akan sampai di sana. Harap-harap izin dia dengan berkat Ramadan yang terakhir, iaitu 10 yang terakhir ini ialah itqul minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita semua akan lepas daripada neraka dan terpilih untuk masuk ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dunia yang jadi tempat lalu ni merupakan kehidupan yang sangat singkat. Maka sebab itu dunia disebut dengan dunia. Dunia ni maknanya singkat ataupun dekat. Asal daripada perkataan ad-dunu. Ad-dunu maknanya singkat, sat, dekat. Berbanding dengan kehidupan yang bakal kita tempuh semua panjang-panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam yang bakal kita tempuh lepas ni namanya alam barzakh. Tak tahulah kalau duduk di alam barzakh, contoh kita kata nak, sesaat ditiupkan sangkakala yang pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah nak tiup pula sangkakala yang kedua. Itu bukan saat.
tentu saja pun 40 tahun. Kalau kita mati pada hari ini, kalau akhirat itu ataupun kiamat itu ialah 300 tahun lagi. Walaupun kita dah hampir dengan munculnya alamat-alamat kiamat. Para ulama telah membahagikan akhir zaman itu pada 4. Kita sedang berada pada 1/4 yang terakhir. Ini nasib kita, ini habuan kita. Kita duduk di 1/4 yang terakhir. Berarti orang yang hidup dalam 1/4 yang terakhir akan menyaksikan alamat-alamat kiamat. Jadi kita akan melihat alamat kiamat itu. Sebagai contoh, mungkin dah hampir dengan zuhur Imam Mahdi alaihi salam. Lepas itu akan zahir pula satu fenomena yang disebut dengan khurujud dajjal, keluar dajjal. Fenomena dukhan. Fenomena matahari keluar belah barat. Fenomena berlaku gempa-gempa bumi di timur, di barat dan di tanah Arab. Allahumma salli ala sayyidina. Saya rasa macam gempa bumi yang disebut dalam 10 alamat kiamat, iaitu khasfun bil masyriq, entah-entah sedang mendekati kita apa. Nampak ayuh rendah dari luar ni. Gempa bumi akan berlaku di Malaysia. Kita duduk dalam the ring of fire. Entah-entah itu apa alamat kiamat yang Nabi sebut dalam 10 alamat kiamat. Gempa bumi di timur tu yang sangat dahsyat. Allahumma salli ala, saya tak tahu, wallahu alam. Berarti kita semua sedang berada di 1/4 akhir zaman. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bekalan yang penting untuk menjalani hidup selepas ini dan selama-lamanya ialah takwa. Maka sebab itu Allah pesan dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, cari bekal. Maka sebaik-baik bekal ialah takwa. Di mana kita dapat takwa yang paling banyak sekali? Di mana perolehan takwa yang paling banyak sekali? Di dalam bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menghikmahkan tujuan berpuasa nak dapat takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita berpuasa betul-betul puasa, bukan tak makan dan tak minum saja, tapi betul-betul puasa, maksudnya dahlah tak makan dan tak minum, tapi semua anggota kita dipelihara untuk berpuasa juga. Mata, telinga, tangan, kaki, mulut puasa juga. Berarti tak buat yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan mendapat takwa. Kalau kita mengaji bahasa Arab, la'alla tu litaraji, terjemahannya mudah-mudahan. Tapi berkata si bawah ulama nahu, kalau yang kata la'alla itu ialah Allah, dia bukan lagi bermakna mudah-mudahan ataupun litaraji, tetapi memberi makna litahqiq, pasti kamu akan mendapat takwa. Tuan-tuan, sebab itu saya sebut berkali-kali di kuliah-kuliah saya, Ramadan ini adalah Ramadan yang paling penting sekali. Pasal Ramadan yang kita sedang berada ni, yang dah nak habis ni, ialah Ramadan yang paling hampir dengan alamat-alamat kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, maka harap-harap lagi 3 hari kita nak puasa, betul-betul dah kita telah disekolahkan oleh Ramadan. Betul-betul kita dah memiliki
hampir-hampir nak penuh dah ketakwaan yang sempurna buat dalam diri kita. Harap-harap insya-Allah, termasuk saya pun harap juga. Malam ni malam 27 Ramadan. Walaupun pelbagai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan ulama terhadap malam bila Lailatul Qadar. Ada ulama yang mengatakan kalau puasa hari Khamis maka malam Qadar ialah malam 23. Tak kurang juga daripada formula Imam Ghazali yang menyebut bahawa semalam ialah malam 25 malam Lailatul Qadar. Dan di sana banyak para ulama yang menyebut malam Qadar hanya satu malam saja, malam 27. Malam ni lah Rasulullah Muhammad. Jadi subhanallah, kalau di Mesir guru kita iaitu Syekh Zaki Ibrahim dan ulama-ulama Mesir, pada mereka malam Qadar hanyalah malam 27. Malam ni malam menangis, malam munajat, malam berdoa, malam minta ampun, malam ni. Apa kita nak minta malam ni? Malam ni kalaulah malam Qadar, Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah tolong kita dah. Sayyidina Aisyah tolong tanya Nabi, kalau kita duduk di zaman Nabi ataupun Nabi sempat duduk zaman kita, mesti kita tanya Rasulullah, kami nak baca apa malam tu? Kalau kami jumpa malam Qadar, kami nak baca apa? Rasulullah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah telah tolong kita. Dia telah tolong tanya Nabi, ya Rasulullah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, kalau kami berjumpa malam tu, kami nak baca apa? Maka Nabi kita ajak baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau kita baca seorang. Tapi saya ingat kita kena baca bagi ramai, sebab kita ada isteri, anak, mak, ayah, adik, ke abang, kawan-kawan. Kita minta ramai, fa'fu anna. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Engkau suka memberikan maafan. Fa'fu anna, ya Allah, maafkan kami. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Sebab itu Ramadan ni dia istimewa sebab dia minta maaf. Secara umumnya kita minta ampun. Allahumma ighfirli dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Secara umum kita minta ampun. Semua bulan kita minta ampun. Bila main Ramadan kita minta maaf. Apa beza minta ampun dan minta maaf? Minta ampun berarti minta Allah tutup kesalahan kita. Minta maaf berarti minta Allah delete kesalahan kita. Ini istimewanya Ramadan. Bulan lain, masa-masa lain, Allah suruh kita minta ampun. Sebab kaedah dia, bila mana kita buat jahat, kita buat baik, semua ditulis. Kita buat jahat, malaikat belah kanan tulis kejahatan kita. Bila diampun, esok bila mana dibaca kesalahan-kesalahan kita, bila mana Allah ampun, Allah tutup, tak baca. Sedangkan salah ada dalam buku ada, tapi bila mana minta ampun, Tuhan tutup, Tuhan tak baca. Itu mana ampun. Ampun mana tak kira. Salah aku tak kira, itu maknanya ampun. Tapi minta maaf maknanya delete. Makna buku kita ni kosong daripada kejahatan. Suatu yang besarnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ramadan ni kalau kita minta ampun, berarti kita raya, kita balik pada fitrah. Fitrah maknanya balik asal. Balik asal macam mana? Kita main-main ke dunia hari itu, keluar pada perut mak, khiyau,
ayah bang tinggal kanan, qamat tinggal kiri, itulah mula kita main ke dunia. Kosong. Fitrah. Sebab itu Nabi sebut kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, asal kosong, bersih. Ya tuan-tuan, bila kita puasa betul-betul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kita mendapat takwa, berarti 30 Ramadan berakhir, semua dosa kita delete, berarti kita balik asal. Maka selayaknya lah kita pun sambut Aidilfitri, hari raya seronok balik pada asal, iaitu balik tanpa, balik bertemu Allah. Kita balik asal maknanya kita menyambut hari raya tanpa berdosa, tanpa dosa, sebab kita dah berpuasa seperti mana yang Allah nak kita berpuasa. Jadi orang yang balik fitrah, yang layak menyambut Adil Fitri, ialah orang yang telah delete semua dosa-dosa dia. Kita harap kita semua termasuk, insya-Allah. Cuma ada orang yang dia tak layak raya. Cuma ada orang yang tak layak raya. Sampai orang yang tak layak raya tak puasa. Selayaknya bila mana kita dah dideletekan oleh Allah dosa kita, kita seronok, maka seronok itu diterjemahkan dengan menyambut hari raya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul tak? Itu baru betul. Sebab kami seronok, sebab kami Allah ampun dosa kami, Allah maaf dosa kami, Allah dah delete dosa kami. Ni hang tak puasa ni kira macam mana? Nak seronok apa? Berdosa. Salah senang. Tu bakal kena hukuman Tuhan. Tapi oleh kerana buta mata hatinya, nak sambut raya juga. Sambut raya apa? Hang tak termasuk. Sebab tu Nabi sebut, celakalah orang yang Ramadan dah berakhir tapi dia masih belum terampun dosa dia. Auzubillah min zalik. Tentulah orang yang tak puasa ialah orang yang tak layak berseronok, sebab dia sedang berdosa, masih berdosa. Macam mana dia nak lepas daripada kemurkaan Tuhan? Tuan-tuan, tapi dia sambut juga kan? Dia sambut juga sebab dia jadikan raya kira tradisi. Raya dia bukan ibadat. Nyanyi pi salam lah lelaki perempuan pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu makna dia tu? Mungkin dia puasa, tapi puasa tak betul you. Puasa yang tak ada ilmu, puasa yang tak menjadikan Ramadan tempat mengambil bekal, tiba-tiba raya yang sepatutnya seronok sebab diampun dosa, dididik dosa oleh Tuhan, tiba-tiba buat dosa pula dia. Auzubillah min dzalik. Maka tuan-tuan, maka Allah sekalian, masalah Sayyidina Muhammad, inilah saat yang paling berharga yang sedang kita rasai pada saat dan detik ini. Maka sebab itu tuan-tuan, raya ini paling penting, Ramadan ini terpenting, kerana inilah saat yang sedang kita nikmati pada saat ini. Kita tak tahu lagi sama ada Ramadan depan tu macam mana, tak tahu lagi. Nak sampai ke tak tahu lagi. Habis-habis Ramadan ni, mula daripada 1 Syawal, 6 bulan yang akan datang, jangan tinggal doa. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana. Jangan tinggal. Para ulama dulu 6 bulan lepas Ramadan tak tinggal doa tu. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallah sampai habis. Tapi orang jarang baca dah tu. Kenapa orang jarang baca? Sebab orang berhenti tak doa pertama.
Doa tu doa kedua lepas Fatihah. Tapi orang berhenti sekat doa pertama habis. Jadi para ulama, sebab itu saya tengok pesanan daripada Tuan Guru Hadis Saman Kati dulu, jangan tinggal doa kedua. Doa kedua ni lepas Al-Fatihah, kita angkat tangan balik, Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana. Minta Allah terima doa kita, mayang kita, puasa kita. 6 bulan lepas daripada Ramadan berakhir ni, jangan tinggal. Semua doa kita dalam mayang fardu kena buat doa yang kedua. Lepas tu bila 6 bulan dah kita doa lepas Ramadan, 6 bulan pula nak puasa pula. Baca pula Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, bagilah umur kami masuk pula Ramadan yang akan datang. Ini dipanggil akhlak ataupun perangai orang soleh dulu-dulu. Punya besar Ramadan sampai minta pula. Tapi mungkin kita berdoa nak masuk Ramadan pula, Rejab baru mula doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baru terkejut, nak masuk Ramadan dah tu. Baru sedap bulan pun, Rejab dah. Orang dulu-dulu depa 6 bulan lagi doa pula nak masuk Ramadan. Ya subhanallah, sahadat Muhammad, kita semua dah Allah pilih dah masuk Ramadan dah. Dan kita pun subhanallah insya-Allah telah mengusahakan melakukan yang terbaik. Rasa-rasa semua kita dah cuba buat yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma kita rasa dah cuba buat terbaik tapi tetap ada kurang. Jadi yang kurang tu kita serah pada Allah lah untuk menyempurnakan kurang kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ramadan kali ni nak lihat jemaah, satu waktu pun aku tak mau tinggal. Bukan sakat tu, aku nak dapat takbir tu pula. Makna iman angkat takbir, Allahu Akbar, aku angkat dah, Allahu Akbar. Semangat. Tapi satu hari tu Rasulullah Sayyidina Muhammad lepas mayat sunat subuh nak terberak. Pergi ke tandai, terlepas lah. Tu mana apa? Tu contoh. Nak buat terbaik tapi tetap ada kurang juga. Contoh Ramadan ni, aku ni nak cuba buat tahajud sama tinggal. Sebab ada sok. Bila ada sok boleh bagi tahajud. Hari tu tak bagi sok, lepas sok lepas tahajud. Tetap ada kurang juga. Pasal apa? Sebab kata ulama, ma min syai'in qad yakmalu illa waja'ahu nuqsan liyakuna al-kamal alladhi yuradu bihi wajhullahi khassah. Kata ulama, tidak ada sesuatu yang kadang-kadang ia sempurna tapi lama-lama dia kurang juga. Supaya yang sempurna hanyalah Allah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, maka kita harap Allah Ta'ala menerima puasa kita sepanjang kita puasa. Dah 26 hari, esok 27. Allah Sayyidina Muhammad, kita harap Allah terima semua sembahyang-sembahyang kita. Allah terima puasa kita, Allah terima Quran kita, Allah terima selawat kita, Allah terima doa kita, semua Allah terima kita. Dan tuan, yang lebih daripada itu, kita harap kita semua telah termaktub dan tertulis orang yang dah terlepas daripada api neraka, insya-Allah. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Jadi subhanallah, maka sebab itu Ramadan ialah bulan umat Islam kuat. Kemarin saya tengok satu video TikTok Muhammad Salah, pemain bola Mesir tu. Salah Sina Muhammad. Mak Salah ni contoh kepada pemain-pemain bola kita. Dia bukan level negeri, dia level dunia. Mak Salah orang Mesir, Salah Sina Muhammad, yang sangat jaga akhlak dan peribadi sebagai seorang Islam. Dia pergi mana pun dia bawa bini dia, jaga dia. Allah Sina Muhammad. Dia kalau boleh bogol, dia sujud di tengah padang. Allah Sina Muhammad.
Tuan-tuan, kemarin demi bola, tuan-tuan, dia puasa. Saudara Sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, kemudian dalam gambar tunjuk dia buka puasa, dia minum air. Lepas tu dia bagi kat kawan dia juga, satu pemain bola yang Islam juga, minum air. Lepas tu tak ada isu orang Islam tak puasa dalam bulan Ramadan. Sebab itu umat Islam dalam peperangan dengan musuh-musuhnya dalam Ramadan semua menang. Contohnya yang paling baru, perang di antara Mesir dan juga Israel pada 16 Oktober. Menang tu pada hari 17 Ramadan tu. Menang lawan Mesir, menang Mesir lawan dengan Israel tu 17 Ramadan. Malam turun Al-Quran. Hari Badar, hari berlaku perang Badar. Tapi jahat yang katakan sekular ni, dia tak highlight 17 Ramadan, dia highlight 16 Oktober. 16 Oktober. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patutnya rayakan 17 Ramadan, hari menang Mesir lawan Israel. Tu pemenang tu sebab Allah bagi fikiran, Allah bagi fikrah dekat ulama, Allah tak bagi pada pemimpin dia apa. Israel ni dia perang duduk dalam pasir. Kubu dia duduk dalam pasir. Dia panggil kubu Berlin. Jadi bila tembak dalam pasir nak tembus macam mana pasir? Jadi pertahanan Israel sebegitu kukuh. Di terusan Swiss. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan ni bagi fikiran dekat ulama sallallahu sayyidina Muhammad pada Syekhul Azhar, kalau tak salah ingat ketika itu, cara nak musnahkan Israel tembak pakai ayat. Dahlah duduk tepi terusan Swiss, tarik ayat dia, tembak, habis. Menang pada hari 17 Ramadan. Maknanya umat Islam perang dalam keadaan berpuasa. Begitu juga sejarah umat Islam perang dengan Tatar, tentera Mongol. Berlaku kemenangan yang Tuhan bagi, kemenangan dipanggil Ain Jalut, peperangan di Ain Jalut. Tentera Islam semua puasa. Tuan-tuan, patutnya puasa, tak puasa lah kan, pasal nak perang. Dah bulan Ramadan, bulan umat Islam kuat. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka sebab itu siapa pun tak akan mampu untuk menentang Islam kalau umat Islam ialah umat yang semuanya kuat dengan sebab telah memperolehi takwa. InsyaAllah berkat takwa yang kita dah dapat sebulan ni, insyaAllah jadi kita nak guna selama 11 bulan. Allah Sayyidina Muhammad. Mailah Dajjal ke apa-apa yang nak main lagi ke, insyaAllah dengan 11 bulan itu selesai dengan kita telah mempersiapkan takwa selama sebulan. Maka subhanallah, itulah janji Allah, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan mendapat takwa. Apa takwa? Perasaan rasa besar yang Tuhan suruh, perasaan rasa besar yang Tuhan larang. Kalau ada hak tu yang Tuhan suruh tak berani tinggal, yang Tuhan larang tak berani buat. Ada hak tu ya, hak inilah yang akan dapat menempuh sebarang ujian yang menepani kita, insya-Allah. Terakhir sekali, 3 hari lagi tinggal. Tolong doa minta Allah selamatkan Malaysia daripada malapetaka. Wajib doa dah tu. Sebab damai Malaysia dah. Malaysia akan dilanda gempa bumi. Malaysia duduk dalam the ring of fire. Sallallahu alaihi Muhammad. Ramalan ni fakta yang sebut tu pakar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, wajib dah kita berdoa. Walaupun dalam fakta tu ditunjuk dia punya the ring of fire tu, Malaysia habis. Yang selamat ialah utara Kedah, Perlis, lepas tu belah atas Kelantan. Jadi Kedah selamat pasal tu. Jangan sedap sangat. Sebab kita bukan jauh mana dengan Kuala Kedah.
Sedang tak pada ayak dah naik 6 meter. Para salat dah meningkat sekarang ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi takut tu kena ada. Jadi qada ni, ketentuan Tuhan ni satu ya. Doa. Kata Nabi kita tinggalkan, la yuradul qada illa biddu'a. Setiap ketentuan Tuhan tu tak dapat ditolak melainkan dengan doa. Subhanallah, kena doa banyak-banyak. Salat Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah pelihara negara kita daripada malapetaka. Tapi kalau dah ketentuan Tuhan, jadi kita redalah apa saja yang Tuhan tentu pada kita. Tapi doa jangan putus asa. Doa kena terus kita berdoa. Kerana doa ialah tanda kita menggantung harapan dan menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, kuasa sendiri. Mudah-mudahan Allah Taala terima puasa kita semua. Allah jadikan puasa kita adalah puasa yang paling Allahumma salli yang akan mendekatkan kita semua pada Dia. Allah jadikan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi kita bakal lagi bertemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah.